Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Boleh. Termasuk yang kita tanda dulu. Yang minggu lepas tu, sebab yang tu dah dekat tinggi tu. Nanti kita akan sambung nanti akan kita kenal nanti. Termasuk ke kurikulum seterusnya yang ketiga, kurikulum Taranum pusat 112. 112. Ya, bagaimana Anda mengenal Taranum dan sejarahnya? Kita nak tahu sedikit mengenai maklumat Taranum. Bila orang sebut Taranum, kita pun boleh berbicara ataupun berkecek mengenai apa itu Taranum. Yang pertama sekali, pengenalan Taranum. Taranum ataupun lagu ialah suatu ilmu ataupun suatu kaedah suara yang diperbagaikan. Bunyi mengikut proses nada, rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan keelokan seni bunyi sesuatu bacaan, khususnya bacaan Al-Quran. Yang tahu situ ada ciri-ciri dia. Itu Taranum yang utama ni ada ciri-ciri dia. Yang pertama, kata situ proses nada. Apa maksud nada? Itu tingkatan ataupun tekanan bunyi. Dia sebut nada ni ada tingkatan suara. Ada suara rendah, ada suara sederhana, ada suara tinggi. Maknanya itu dipanggil peringkat pertama nada. Kalau ada yang tu nada tu maknanya itu dah lagu. Kan turun naik tu ada Bismillah, Bismillah. Mana ada mula tu nada kan. Yang kedua rentak, iaitu pergerakan menghidupkan bunyi suara. Suara yang tak hidup, Bismillahirrahmanirrahim, tak hidup. Ada nada ada tapi tak hidup. Maknanya dia guna nada sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya itu merupakan hanya ada apa? Nada saja. Dia punya apa? Rentak tadi tak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gerak dia. Ada rentak kan? Itu pergerakan menghidupkan bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya tak hidup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru ada hidup pergerakan tu. Kan? Itu panggil rentak. Maknanya ada dua tu pun dipanggil Taranum. Ada Taranum kan? Kemudian rentak tadi ni atas kita susun. Macam mana kita susun rentak pula? Kita baca dengan lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya bergerak lambat. Maknanya ada bergerak lambat. Maknanya segitu. Rentak juga dia panggil. Harus laju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti laju. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya nada yang sama, rentak yang berlainan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu bersama.
Cuma letaknya Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga irama, iaitu alunan ataupun bunyi, bentuk bunyi. Maknanya situ irama tu adalah yang tu dia panggil yang core dia. Kita nak bawa apa irama? Apa irama nahwan. Kita nak bawa apa irama? Apa irama ros. Yang lah tu. Tapi sekarangnya orang sebut taranum ni, dia ingatkan hak taktik saja, irama saja. Sebenarnya taranum ni nada rentak irama. Bismillah, Bismillah nada. Bismillahirrahmanirrahim, ambil nada tinggi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mana orang tu bertaranum? Jadi kalau orang tu baca Bismillahirrahmanirrahim, taranum juga lagu, tapi lagu rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ada turun naik. Itu bertaranum, tak ada nak risau. Jadi kalau kata orang tak nak kepada taranum ini, dia tak nak buang. Suruh dia buang sekali pun, kalau dia baca, dia tak nak kepada taranum, dia baca Bismillah. Jangan turun. Sebab turun adalah nada. Bismillah, dia naik. Jangan naik. Dah tak nak taranum, jangan naik. Bismillah, jangan gerak. Tak boleh. Kata saya tak suka. Awak tak suka yang tu, yang irama. Awak tak pandai irama. Jadi kita kata bila bertaranum ni adalah nada rentak irama. Semua kena cara ambil. Kena ambil semua. Itu juga bila kita baca Quran. Bila baca Quran, belajar Quran, dia tak ada duduk tajwid berdiri sendiri, tak boleh. Dia nak duduk suara sendiri, tak boleh. Dia kena gabungan kurikulum tadi, barulah belajar suara, tajwid dan juga alunan. Bila nak ilmu Quran kan, nak belajar tajwid saja tanpa suara yang bagus, bincang tajwid. Belajar suara saja tanpa ada tajwid, lagi teruk. Kan? Orang baca kullun, dengung situ dia kullun kadzabar. Maknanya tajwid tak ni. Wadduha, dia orang baca wadduha, dia wadduha. Lagi panjang. Apa kan? Lebih. Maknanya dia tolak tepi tajwid tu. Okey, itu adalah ciri-ciri yang muktabar. Tegasnya sesuatu bunyi tanpa mengandungi ciri-ciri tersebut, maka ianya tidak dikatakan taranum. Mesti ada hal itu. Tengok, taranum adalah sebahagian daripada budaya. Setiap makhluk ciptaan Allah memang tidak terpisah dari budayanya sendiri. Manusia juga tidak boleh dipisah dari budayanya, termasuklah budaya pertuturan, budaya bacaan. Kerana budaya pertuturan dan budaya bacaan itu adalah sebahagian daripada ciri-ciri alat penyampaian mereka. Kita nak menyampaikan dalam Quran tu, dalam tu ada ayat marah, ada ayat memohon, ada merayu, ada cerita, ada gambaran, kisah. Mempertahankan identiti budaya. Setiap budaya mungkin berubah ataupun diubahkan, tetapi identiti tidak mungkin berubah dan tidak mungkin diubahkan. Setiap lagu tadi itu, kalau kita dengar daripada lagu dulu-dulu, dia apa? Ada perubahan dia, tapi identiti asal dikekalkan. Sama dengan kata dengan Quran, ia mungkin berubah, tapi dengan faktor apa? Mengikut suasana, situasi yang tertentu. Suasana, mengikut peredaran zaman. Tak ada suasana yang keluar zaman. Dah puluh-puluh tahun kita ingat dulu. Kalau kata yang tahun 60-an baca, tengok tahun 60-an baca macam mana. Sekarang dah tahun 2000, 2016, 2018, maknanya benda tu dah masuk ke era baru kan, abad 21 lah. Jadi dengan sendirinya bacaan tu dia berubah banyak, berubah pun, tapi identiti tu kata lagu nahwan, cuma dari segi pembawakan dia tu makin lama makin nampak kelainan dia. Cumanya bagi kita yang kita nak kelainannya, tapi tengok orang Arab baca. Sebab dia baca Quran tak musafai semua yang baca. Dia baca Quran ni
Sampai sekarang orang masih lagi duk ikut Mustafa Ismail, sedangkan dia tahun 70-an. Kenapa masih ikut? Sebabnya bacaan tadi itu dia baca mengikut maksud ayat, macam bercerita. Kalau kata baca tak ikut cerita, tak ikut maksud ayat tu, dia akan jadi tak mana, tak jauh. Mustafa Ismail ni dia baca mengikut gambaran. Macam mana? Gambaran langit dibuka, suara dia pun nampak gambaran. Bila surah Yusuf, macam mana bunyi bayi tu boleh bercakap, dia tukar suara kepada suara. Macam mana tangisan suara budak tu. Gambaran macam mana apa ni, kiamat dia guna suara ni, kita bercerita. Begitu juga dengan bacaan tajwid pun sama, kita bercerita. Jadi yang ketiga, mengikut selera dan kemajuan perlu diperkembangkan. Maknanya ini adalah identiti budaya dari itu, setiap lagu tadi itu. Sejarah umum Taranum, ini sejarah dia. Mengikut sejarah Taranum, muzik atau bahawa asal usul adalah daripada bunyi geseran kayu, dari bunyi-bunyian tiupan angin, dari bunyi-bunyian kicauan burung, bunyi juga air yang mengalir. Itu makna asal dia. Kemudian diubah dan ditalhinkan oleh profesor muzik ataupun penyair untuk dijadikan pelbagai irama taranum mengikut budaya bangsa masing-masing. Jadi kalau kita sejarah ni, banyak orang tulis sejarah. Indonesia dia tulis sejarah macam-macam juga. Ada dia kata taranum asalnya bermula daripada masa perang Badar, tawanan perang budak-budak kecil duduk main viola jadi ngawur, dengan gini jadi orang ambil. Tak tahu ambil mana, tak tahu dia punya riwayat tu kan. Jadi lagu tu nak cerita tawanan perang. Jadi kan kadang-kadang benda tu untuk menjatuhkan imej, nak jatuhkan imej sebenarnya kan. Contoh juga, masa saya belajar dulu ada orang ni, dia belajar, dia kaji Quran. Dia bukan Islam pun, tapi dia kaji benda tu. Dia ambil master dan bidang tu kaji kan. Kemudian dia nak nyatakan bahawa lagu Al-Quran ini adalah haram sebabnya sama dengan lagu Ummi Kulsum. Ummi Kulsum Arab tu kan sama lagu tu. Jadi dia nak katakan situ adalah haram. Dia kaji-kajilah syarif tak lepas juga. Sebab Ummi Kulsum tu sendiri dia adalah Qari'ah. Dia baca Quran. Dan ada apa ni, bacaan yang saya pernah dengar dia baca Suratul Fatihah macam mana dengan ni. Cumanya dia bila dah dia belajar Al-Quran dulu, bila yang nyanyi jadi macam baca Quran gitu. Sebab tu bila orang Quran kita ni, bila dengar lagu Ummi Kulsum naik syekh. Sebab lagu tu dia bunga-bunga, dia bunga Quran. Lailati wa hulmu hayati. Mana dia begitu dengan lagu Quran, kita pun. Sebab apa? Sebab kita orang Quran, kita pernah dengar alunan gitu, nak buat tak reti. Bila dengar tu, tak ais. Kan? Maknanya Ummi Kulsum sendiri itu bunga-bunga dia tu kearaban. Kearaban, dan juga bunga-bunga dia ni ke arah mana pergerakan dia ni. Dia semua ambil lagu-lagu terdapat dalam Al-Quran. Saya ingat pernah saya belajar dengan guru, bila tak masuk taranum jihadkah, dia bagi ke saya kaset Ummi Kulsum. Saya nak belajar taranum jihadkah, dia bagi Ummi Kulsum. Saya nak belajar Quran, bukan saya nyanyi. Mau dengar dulu bunga-bunga dia ni. Bunga-bunga dia ni nanti senang aku ajar. Termasuk yang gerak gitu tu mana dah? Oh, bila orang biasa dengar, oh Ummi Kulsum ni. Bukan Ummi Kulsum, maknanya Ummi Kulsum ambil tu. Oh bunga Ummi Kulsum ni. Bukan bunga Ummi Kulsum. Maknanya Ummi Kulsum ambil bunga Quran masuk dalam lagu nasyid dia, lagu nyanyi dia. Kan? Macam kita sini tak Ahmad Yasin. Nasyid dia kan. Semua bunga-bunga nasyid dia tu ke arah lagu Quran. Jadi macam tu. Jadi mana tak kita bawa tadi. Okay, itu mengenai sejarah tu boleh baca. Yang ni tak ada masalah, ni boleh baca sendiri. Ini adalah
mengenai sejarah-sejarah ni. Kita baca, kemudian kita tengok, kita nilai macam mana. Contohnya tadi, sejarah Taranum Al-Quran 3.8 tu kan. Sejarah ni difahamkan dari beberapa hadis sahih bahawa sejarah Taranum Al-Quran itu tentunya bermula daripada sejarah nuzul Al-Quran di Gua Hira 610 Masehi, yang mana Rasulullah SAW sendiri membaca Al-Quran dengan baik, cantik dan elok. Baginda pernah menyuruh umatnya supaya membaca Al-Quran dengan bertaranum, bertazim, bertahsin. Nampak benda tu? Jadi dengan sendirinya, maknanya masa turunnya ayat yang pertama tu takkan tak ada alunan. Takkan tak ada alunan, dia dah turun dengan komplit, comel dah. Cuma masa tu orang tak cara lagi pasal lagu apa pun ni. Sebabnya benda tu benda yang baru, benda yang benda tauhid, belum kemas lagi. Tambah-tambah pula kata, tu dalam TV tak ada bunyi lagu pun. Kat dalam TV tu, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Dia kan suka takut sebenarnya. Langsung kita dengar tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia buat gitu, langsung nampak gambaran malaikat memang itu Rasulullah kan. Langsung nampak takut. Sebenarnya dia dah ada alunan dia. Kan? Dah ada lagu dia. Semuanya masa itu tak tahu lagu apa dia bawa. Maknanya pada tahun 610 kali. Kemudian pemanjangan budaya itu disampaikan kepada sahabat-sahabat, sampai kepada tabi'in semua. Okey, dan satu-satu dengan ini semua cerita sejarah-sejarahnya ini boleh baca, tak perlu kepada kita latih. Contohnya sejarah Taranum ni oleh Sir Thomas Arnold kan, tak perlu lagu situ. Dia baca macam baca sejarah kan. Sebenarnya bila naik ke atas nanti barulah dia ada ni. Ada perkembangan tanda situ dah sampai 311 kan. Kita akan cerita mengenai tanda mengenai macam mana Taranum Arab Hijazi, beza antara Taranum Arab Masri. Ada satu lapan kan, beza. Kalau kata Taranum Arab Hijazi ni, bila dia popular dia? Ini boleh baca sendiri dulu. Kemudian Taranum Arab Masri itu bila dia popular, lepas pada bila? Kemudian apa ciri-ciri dia? Lagu apa Masri ni? Ini semua mengenai sirah-sirah. Okay, kita pergi kepada ni, muka tak habis lagi kita. Orang ni ada yang kelima. Yang ni